Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita. Seperti yang telah dijadualkan untuk hari Isnin minggu ini adalah bagi subjek adab dan akhlak. Minggu lepas kita dah belajar bagi subjek tilawah Al-Quran untuk hari Isnin, betul tak? Jadi minggu ini giliran bagi subjek adab dan akhlak Islamiah. Okey, boleh bawa keluar buku teks adab dan akhlak Islamiah tahun 5. Dan hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, 2 minggu lepas kita dah belajar tentang adab ketika bermain. Jadi hari ini kita akan masuk kepada adab dengan pemimpin. InsyaAllah kita akan cuba habiskan hari ini juga. Okey, boleh buka muka surat 43. Okey, muka surat 43. Okey, muka surat 43 ni dia hanya nyatakan objektif pembelajaran. Tak apa, kita terus masuk pada isi. Okey, terus buka muka surat 44. Okey, insya-Allah kita akan baca sama-sama. Okey, jadi awak boleh ikut bacaan ustaz. Sambil itu awak juga boleh tunjuk. Sambil baca sambil tunjuk. Okey, baik. Baca dan fahami. Yang pertama sekali, perenggan yang pertama sekali, pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Contohnya ialah raja, menteri, menteri besar, ketua jabatan, ketua kampung, ibu bapa, guru besar dan ketua darjah. Kita hendaklah menjaga adab dengan pemimpin bagi menjamin keharmonian serta kemakmuran negara. Pemimpin itu siapa? Pemimpin itu adalah orang yang mengetuai ataupun kita panggil ketua. Ketua bagi sesuatu tempat, sesuatu negara ke, negeri ke, daerah ke, kampung ke, kelas ke dan macam-macam lagi. Okey, baik. Kita baca yang ada dalam kotak ni. Yang di-Pertuan Agong adalah pemimpin umat Islam negara kita. Yang kedua, bapa adalah pemimpin keluarga. Dan yang ketiga, guru besar adalah pemimpin di sekolah. Yang di-Pertuan Agong, yang kita selalu sebut agong-agong kan, raja. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua bagi negara kita ini. Bapa pula, yang kita panggil, tak kisahlah bapa ke, abi ke, abah ke, ayah ke dan sebagainya, mereka adalah ketua bagi keluarga. Dan guru besar, guru besar kita adalah ketua bagi pemimpin bagi sekolah kita. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, muka surat 45, kita teruskan muka surat sebelah. Okey, baca dan faham. Okey, dekat sini ada adab dengan pemimpin. Dalam bentuk peta buih. Dia dah pecah kan dalam bentuk peta buih. Okey, di sini dia ada nyatakan adab dengan pemimpin. Jadi sama-sama kita baca dari kanan ke kiri. Okey, adab dengan pemimpin. Kotak yang pertama dekat atas ni sebelah kanan, berterima kasih kepada pemimpin. Kita kenalah berterima kasih kepada pemimpin. Kalau tak ada dia orang, siapa jadi wakil kita? Betul tak? Contohnya macam ketua darjah. Kalau tak ada ketua darjah, siapa yang akan jadi wakil kepada kelas tersebut? Jadi kita perlu berterima kasih kepada pemimpin. Baik, yang kedua, menghormati pemimpin. Yang ketiga, bersifat kasih sayang. Yang kelima, tidak meninggikan suara. Dan yang kelima, yang seterusnya, berdoa untuk kebaikan. Dan yang terakhir, menasihati dengan cara diplomasi. Menasihati dengan cara menasihati dengan cara diplomasi ni macam mana? Menasihati secara diplomasi ini bermaksud kita menegur pemimpin kita dengan cara yang baik. Okey, baik. Dekat bawah ni ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama kita baca. Kullukum ra'in. Okey, tak apa. Ustaz ulang balik secara perlahan. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebenarnya hadis ni panjang lagi. Tapi kita ambil yang pendek saja. Okey, riwayat Al-Bukhari. Okey, maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas pemimpinnya. Jangan risau walaupun mungkin dari kalangan kamu bukannya ketua kelas, tetapi kamu tetap juga pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Pemimpin kepada diri kamu sendiri. Sebabnya diri kita ni adalah tanggungjawab kita. Apa yang kita buat di atas muka dunia, di atas muka bumi ini akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Okey, baik. Kita teruskan lagi muka surat 46. Okey. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Di sini ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Okey, sama-sama kita baca. Berkarisma. Berkarisma ni maksudnya apa? Maksudnya dia ada perwatakan. Perwatakan seorang pemimpin. Bila dia cakap, semua orang ikut. Bila dia cakap, semua orang dengar. Itu adalah berkarisma. Baik, yang kedua, pandai berjenaka. Okey, baik. Yang ketiga, mempunyai visi. Maknanya dia mempunyai satu pandangan yang jauh. Dia boleh nampak, okey, kalau kita buat macam ni, apa yang akan terjadi? Kalau kita tanam yang ini, adakah dia akan berbuah pada tahun hadapan? Itu mempunyai visi. Maknanya dia boleh pandang ke hadapan. Okey, baik. Yang keempat, sentiasa memikirkan masa hadapan. Samalah, lebih kurang mempunyai visi. Okey, baik. Yang kelima, sentiasa ingin tahu sesuatu perkara dan sentiasa ingin belajar. Ketua mestilah sentiasa ingin belajar, sentiasa ingin mempertingkatkan kelebihan diri. Itu adalah pemimpin. Baik, yang seterusnya, berkemampuan untuk menguruskan emosi dan kembali tenang. Okey, baik. Yang seterusnya, prihatin terhadap yang dipimpin. Maksudnya dia prihatin, dia sentiasa ambil tahu tentang kebajikan orang di bawah dia. Tak kisahlah kalau menteri, dia mestilah orang yang prihatin, yang sentiasa ambil tahu tentang kesusahan rakyat dia. Kalau ketua darjah, mestilah sentiasa ambil tahu tentang kebajikan kawan-kawan dia. Ada pensil ke? Nah, pinjamkan. Itu maksudnya dia prihatin. Baik. Lagi, kita sambung lagi. Jujur, bertenaga, bersederhana dalam segala aspek. Dan yang terakhir, berkebolehan membuat jangkaan. Okey, baik. Kita sambung lagi muka surat 47. Okey, muka surat 47. Okey, kita tengok kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat. Di setiap peringkat, maksudnya daripada peringkat yang paling tinggi dekat negara kita lah. Yang paling tinggi dalam negara kita sampailah yang paling kecil. Okey, dekat negara kita, ketuanya adalah siapa? Perdana Menteri. Sebenarnya atas dia adalah Yang di-Pertuan Agong. Tetapi yang mengerjakan segala urus takbir adalah Perdana Menteri. Baik, kita teruskan lagi di bawah dia. Kalau tadi negara, ini pula negeri. Negeri siapa yang pimpin? Negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar. Macam kita, Perak pun ada Menteri Besar. Pulau Pinang pun ada Menteri Besar. Kedah pun ada Menteri Besar. Senang cerita, seluruh negeri dekat dalam Malaysia ini mempunyai Menteri Besar. Okey, baik. Yang seterusnya, daerah. Okey, dalam daerah siapa ketua dia? Daerah, ketuanya adalah pegawai daerah. Okey, pegawai daerah. Okey, di bawah daerah, mukim pula. Okey, mukim. Contohnya kita ni daerah apa? Daerah Menjung. Mukim apa pula kita ni? Mukim Sitiawan. Okey, siapa ketua kepada mukim? Okey, mukim ketuanya adalah penghulu. Ketua bagi mukim adalah penghulu. Baik, kita teruskan lagi. Di bawah mukim adalah kampung. Kampung, siapa ketua bagi kampung? Ketua kampung lah kita panggil. Ataupun Tok Sidang. Ataupun Tok Penghulu. Ini penghulu lain. Ini penghulu mukim. Yang ini penghulu kampung. Kampung, siapa ketua kepada kampung? Ketua kampung lah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Di bawah kampung ada sekolah. Sekolah, siapa ketua bagi sekolah?
bukan ketua pengawas. Sekolah diketuai oleh guru besar. Guru besar adalah ketua bagi sekolah. Baik, kita teruskan lagi. Keluarga. Siapa yang ketua bagi keluarga? Bapa. Atau kalau tak ada bapa dah meninggal dunia, ibulah ketua bagi keluarga. Baik. Yang seterusnya, yang terakhir, kelas. Siapa ketua bagi kelas? Ketua kelas adalah ketua kelas lah. Ketua kelas. Okey, patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan. Nabi pun kata kita perlu patuh kepada pemimpin yang baik. Kalau pemimpin tu buat salah, ada kesalahan dalam pemerintahan dia, kita perlulah tegur dengan baik. Tegur dengan baik. Okey, baik. Seterusnya, muka surat 48. Okey, kita akan tengok faedah patuh kepada pemimpin. Faedah patuh kepada pemimpin. Kalau kita patuh kepada pemimpin, apa yang kita akan dapat? Okey, baik. Yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dalam konteks patuh kepada pemimpin yang baik, ya. Patuh kepada pemimpin yang baik. Okey, yang pertama akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, mudah mendapat pertolongan atau bantuan. Yalah, kalau kita baik dengan orang atas kita, kalau kita baik dengan pemimpin kita, maka pemimpin kita pun akan berikan bantuan kepada kita. Baik, yang ketiga, keadaan masyarakat akan aman dan sentosa. Ialah bila semua orang patuh kepada apa yang pemimpin cakap, insya-Allah negara akan aman. Tapi kena pastikan bahawa pemimpin kita itu adalah pemimpin yang baik. Barulah keadaan akan menjadi aman. Baik, yang keempat, mendatangkan hasil kerja yang baik. Ya, betul. Kalau kita sentiasa mengikut kita sentiasa menuruti apa yang diperintahkan oleh ketua kita, insya-Allah hasil kerja kita pun akan baik. Baik, yang seterusnya, memudahkan pengurusan. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan silaturrahim. Dekat bawah ni ada budak ni. Okey, kita baca sikit. Orang memberi, kita merasa. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini adalah pepatah. Pepatah Melayu. Okey, baik. Kita teruskan lagi pada muka surat 49. Okey, cara-cara macam mana kita nak menghargai pemimpin kita. Macam mana kita nak menghargai ni maknanya kita rasa bersyukurlah kita dapat pemimpin yang baik. Okey, macam mana caranya kita nak menghargai jasa pemimpin? Okey, sama-sama kita baca. Cara-cara menghargai jasa pemimpin. Okey, baik. Yang pertama, menanam semangat cintakan negara. Yang kedua, menyokong dan membantu mereka. Kita perlulah menyokong. Kalau apa yang pemimpin kita kata yang baik, kita perlulah sokong dan bantu mereka merealisasikan benda yang baik tu. Okey, baik. Yang ketiga, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Yang keempat, menghargai pemberian dan kemudahan. Menghargai apa yang telah diberikan oleh pemimpin kita, kita perlu hargai. Jangan rosakkan pula. Contohnya, pemimpin kita ataupun menteri kita dah sediakan pengangkutan awam. Contohnya LRT, kereta api dan sebagainya. Bila kita gunakan, kita perlulah guna dengan baik. Itu tanda kita menghargai apa yang telah diberi. Janganlah buat rosak, buat vandalism. Itu tak hargailah namanya. Okey, baik. Yang seterusnya, menjaga harta benda awam. Dia berkaitan dengan poin yang atas dia. Okey, baik. Yang terakhir, mematuhi peraturan di mana sahaja berada. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Tadi cara menghargai jasa pemimpin. Kita teruskan kepada kesan tidak mentaati pemimpin. Okey, baik. Kesan tidak mentaati pemimpin. Yang pertama, pemimpin tidak dapat melakukan tugas dengan
baik. Kalau kita tak dengar cakap pemimpin, macam mana pemimpin nak buat tugas dengan baik? Betul tak? Asyik kena lawan je, betul tak? Okey, baik. Yang seterusnya, yang kedua, hubungan akan menjadi porak-peranda. Ya, sebabnya tak ada orang nak dengar kata pemimpin, jadi tak aman lah, porak-peranda lah. Baik. Yang ketiga, musuh akan mengambil kesempatan. Musuh akan mengambil kesempatan. Baik, kita sambung semula. Okey. Bagi poin musuh akan mengambil kesempatan ini, ada contoh dia pada zaman Nabi. Apa dia? Kisah perang Uhud. Yang mana ketika itu tentera-tentera Islam telah mengingkari perintah Rasulullah SAW. Jadi apa yang terjadi waktu tu? Apa yang terjadi pada perang Uhud tu, sehinggakan perang itu tak dimenangi pun oleh orang Islam, dan sehinggakan Rasulullah telah cedera, patah gigi Nabi. Nampak, menunjukkan bahawa bila kita tidak mematuhi apa arahan dari pemimpin kita, maka musuh akan mengambil kesempatan, seperti yang telah berlaku di perang Uhud. Okey, baik, yang terakhir, berlaku rusuhan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi kerja kamu mudah saja. Okey, mudah saja. Kamu boleh buka buku latihan, buku tulis adab dan akhlak. Okey, kemudian buka muka surat yang paling latest sekali. Okey, tuliskan tarikh, tuliskan hari. Kemudian Ustaz nak kamu salin peta buih. Muka surat 45 ni. Tak kisahlah kamu nak salin secara menegak macam ni ke pada buku tulis, ataupun kamu boleh salin secara melentang. Yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Peta minda yang ini. Kemudian dah habis salin yang ini, peta minda yang ini, peta buih yang ini. Okey, kamu boleh salin cara menghargai jasa pemimpin, dan juga kesan tidak mentaati pemimpin pada muka surat yang baru. Okey, pada muka surat yang baru itu tidak perlu tulis tarikh dan hari. Cukup pada muka surat yang pertama sekali yang ini. Cukup tulis hari dengan tarikh pada muka surat yang awak salin yang ini saja. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.